الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأو شاؤه فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك النواحي رداؤه أجب من تولاه الهوى فيك والضيف أجب من تولاه الهوى فيك والضيف هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها
هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأو شاؤه فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي رداؤه أجب من تولاه الهوى فيك والضيف أجب من تولاه الهوى فيك والضيف هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب
الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين السماء هو النور 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dia punya apa tu dia. Jadi alhamdulillah bersama kita pada pagi yang penuh barakah ini yang mulia Tengku Sri Bijaya Raja Datuk Tengku Farouk Husin bin Tengku Abdul Jalil, pengarah tanah dan galian negeri Terengganu. Alhamdulillah, syukur sangat pada pagi yang penuh barakah ini. Lama dah saya berhasrat untuk bersama Datuk Ku ni walaupun secara live. Kita banyak juga suka membaca, suka melihat jalanan hidup orang-orang hebat ni. Jadi alhamdulillah kita suka baca perwatakan Datuk Ku ni, walaupun orang panggil Ku Sri ataupun ada orang panggil Ku Bijaya, ada KBJ sebagainya, apa lebih mesra Datuk Ku. Betul dia, tak apa, hamba gunakan Datuk Ku lah pagi ni Datuk Ku Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh Okey, sebelum kita mulakan program kita pada pagi ni, insya-Allah kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, yang mulia Datuk Ku, seterusnya teman-teman yang bersiaran secara online pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah tajuk kita pada pagi ini santai integriti bersama dengan Datuk Ku. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya khususnya untuk diri kita yang mendengar, dan kita boleh sharekan, kita boleh sharingkan kebaikan ini kepada orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat faham dan dapat mewujudkan komuniti yang benar-benar telus, yang beretika insya-Allah. Datuk Ku, soalan yang pertama Datuk Ku, kita santai-santai ya Datuk Ku dosa rasmi sangat Datuk Ku. Pagi ni Datuk Ku apa dia sarapan apa Datuk Ku? Hari ni kita minum jus buah je, Ustaz. Jus buah apa tu Datuk Ku tu? Pisang. Hebat tu. Patutlah pun kita tengok apa jadi orang yang main basikal, main sukan ni nampak badan lain Datuk Ku. Alhamdulillah. Okey, minum jus Datuk Ku Okey, baik. Pagi ni Datuk Ku, kita biasa dengar integriti. Ramai orang bila sebut di perkataan-perkataan baru tu kan, jadi orang pun terikut-ikut, orang cakap dan sebagainya. Jadi yang sebenarnya maksud integriti ni Datuk Ku, apa benda sebenarnya? Sila Datuk Ku. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang mendengar kita pada hari ni lah. Tak maaf banyak, mungkin ada rolak sikit pagi ni, tak ada gambar ni, kita cakap gelap, tak apa deh. Sebenarnya memang betul Ustaz, ramai orang cakap integriti ni, integriti. Tapi sebenarnya integriti tu dia besar, masuk dia luah.
Oh. Belum kita pergi ke integriti tu, kita kena tahu dulu benda maksud etika. Oh. Tadi Ustaz sebut tu kita kena etika. Jadi etika ni lah permulaannya sebenarnya. Jadi kalau ikut etika ni, kalau ikut bahasa betul lah, kalau ikut dalam buku, nak santai-santai pun kena formal juga Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau ikut etika ni, dia sebenarnya adalah himpunan nilai-nilai. Atau yang nilai-nilai dan moral sebenarnya. Dan nilai-nilai moral ni, inilah yang menjadikan piawai pada kita. Standard untuk perilaku kita sebagai seorang individu. Dia start situ. Jadi kalau ikut atas individu ni, maknanya kata himpunan nilai-nilai inilah yang membimbing kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang individu, untuk kita melihat cara dia membezakan. Kita boleh membezakan hak mana hak benar, hak mana hak salah, hak mana hak baik, hak mana hak buruk, hak patut buat, hak patut tak buat. Situ. Jadi etika ni lah yang pentingnya. Sebab daripada etika ni barulah dia pergi kepada integriti tu. Orang sebut integriti sebenarnya, hak Ustaz ada cakap hari-hari ni, pagi-pagi saya dengar Ustaz, Alhamdulillah. Dengar Ustaz duk tazkirah pagi-pagi tu. Lah ni, apa ni Ustaz lah ni? Terapi Itqani. Isani. Isani. Sebenarnya, dan kita pergi pada integriti. Tadi etika tu pula dia ada untuk individu, untuk organisasi ada, untuk pekerjaan kita pun ada. Tapi secara pagi ni cakap pasal individu sudahlah. Jadi sebenarnya bila kita sebut pasal integriti ni, ia sebenarnya adalah amalan sebenarnya. Amalan supaya kita ni bersikap jujur dan kita patuh kepada prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai serta moral dan juga etika yang saya sebut tadi tu. Kita ni ikut amalan-amalan yang baik. Kalau dalam bahasa mudahnya integriti ni segala-galanya yang disebut sebagai kejujuran, kebertanggungjawaban, keikhlasan, amanah. Kalau kita ni sebut Tok Madinah lah Ustaz Tok Madinah Tok Madinah iaitu kalau dalam bahasa Arab pun erti mana Arab Ustaz Tapi mana kata nak abang Ustaz tu kalah kita, tapi istiqamah Ustaz. Istiqamah tamam, iaitu apa, sempurna. Tak Ustaz tu salah sebut Ustaz. Tamam. Ya, tamam. Nazahah, murni. Huwaina pun boleh sebut juga tak? Huwaina. Jadi benda-benda ni sebenarnya amalan yang sebut tadi ni, kita mengamalkan nilai-nilai mahmudah dan kita menolak semua nilai-nilai mazmumah. Betul dia Ustaz Ya. Ni semua sebagai contoh, mahmudah ni amanah, sebut tadi lah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi. Jadi kalau kita nak pelajari seperti Ustaz, 4 hari dah habis Ustaz Ya. Alhamdulillah. Okey, secara umum kita nampak maknanya kalau sebut integriti ni, makna secara mudahnya kita orang Islam mudah faham. Okey? Mudah faham dengan kita syahadah kita, dengan tauhid kita tu, dengan akidah kita tu, okey jelas. Jadi nampaknya perkataan integriti ni kita boleh buat secara umum. Maksudnya orang Islam dan juga bukan Islam. Sebab dia melibatkan etika dan juga nilai-nilai moral. Tu dia. Jadi Datukku sejarah di sepanjang Datukku di dalam perjalanan di hidup Datukku, sehingga kan Datukku di antara orang yang boleh rasa bila kita duk cakap-cakap ada, kita sedih juga sikit Datukku. Lalu kita tengok di antara orang yang boleh siji untuk mengajar bahagian integriti ni. Di antara Datukku lah. So, sebelum kita pergi jauh lagi, hamba nak tanya juga pengalaman yang membolehkan Datukku boleh sijil integriti tu susah dah. Ke guana Datukku? Dia tak ingat dah Ustaz. Kita lama dah tinggal ni. Sebenarnya dia rasa tak silap kita pergi kursus dalam 6 bulan juga tu. Berapa bulan?
6 bulan. Allah, macam nak makna dia polis ni. Tapi dia bukan 6 bulan straight, tidak. Bulan seminggu dia pergi. Gitu. Sebulan seminggu. Sebulan seminggu. Sampailah gitu. dia berilah persijilan tu. Dan saya kebetulan pada ketika tu saya bertugas di tesis. Tesis. Ya, jadi peluang pada tu untuk pergi kursus ni. Dan alhamdulillah hari ni kita dah ramai sebenarnya di Terengganu ni. Dipanggil CIO, Certified Integrity Officer, yang bolehlah untuk panggil orang ni untuk ramai-ramai. Di SCDC ada, di kerajaan negeri pun ada, di Yayasan Islam pun ada. Gitu. Banyak-banyak Ustaz. Gitu. Yang sertifikat ni siapa hok pergi tu ku? Dia panggil ni lah, SPRM lah. SPRM. SPRM yang beri. Ya, melalui Maka. Dia panggil akademik. Dia melalui akademik. Masya-Allah. Dan dalam Malaysia ni pun dia ada persatuan CIO ni. Ya. Dah selama 6 bulan. Datuk Ku follow lah 6 bulan tu. Makna sebulan seminggu tu makna follow lah. Kali saya pergi ke Kuala Lumpur pada ketika tu. Masya-Allah. Daripada top bukan periksa lah, dia ada satu tugas yang dia beri supaya betul-betul mengamati apa yang telah kita belajar tu lah. Dan salah satunya juga kita kena buat praktikal. Praktikal tu kumpulan saya kita buat dengan orang-orang dari dalam Peru. Orang daripada penjara kan, dia keluar awal. Jadi kita kena buat program dengan orang Peru ni. Jadi kita dengar masalah-masalah daripada orang ni. Orang ni kebanyakannya dia orang ni insaf dah. Tapi bila balik kepada masyarakat tidak boleh nak menerima orang ni. Jadi dia balik semula. Itu masalahnya. Jadi kita kena terbuka sikit lah dari segi menerima orang ni. Dan saya daripada latihan yang kita buat, kita dapati bekas-bekas banduan yang berjaya ni, yang dah sampai terhebat ni, ada peluang, ada kilang, ada meniaga besar-besar. Orang ni saja yang ambil balik semula banduan. Bekas-bekas banduan. Orang lain tak terima. Orang ni dia sanggup tolong balik orang-orang. Sebab dia tahu betapa susahnya selepas kita jadi bekas banduan ni nak jadi orang berjaya. Banyak mengajar juga lah kita Ustaz dari berkaitan dengan nilai hidup ni. Gitu. Betul. Jadi maknanya orang cakap mudah tu tapi nak buat susah tu Betul. Saya ni Ustaz, satu lagi saya nak sebut sini, ambil peluang kalau sini lah. Ya tu. Ustaz sebut tadi, integriti ni boleh pakai belaka tak? Mana kata orang Islam ke, bukan Islam ke. Betul. Tapi saya rasa galak sikit kadang-kadang kita orang Islam ni lah sepatutnya. Sepih sebenarnya, sebab dalam ajaran agama kita pun suti-suti khabar. Hak mana patut, mana tak patut. Dalam menolak unsur-unsur mazmumah tu, sebut suti-suti dah. Pasal syirik, tidak sopan, berdusta, besar diri, riak, dengki, khianat, bakhil, fitnah, rasuah. Tapi kita ni heran sungguh kadang-kadang. Kita tidak ambil benda-benda ni deh. Kita macam mata ni. Kita tahu tapi macam ke rasuah contohnya Ustaz tau. Tak lebih arif pada saya. Tapi saya ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 tau. Allah Rabbi. Tengah-tengah benar dah kata. Allah SWT memang melarang benar kita memberi dan juga menerima. Ya. Jadi inilah kadang-kadang inilah manusia tau Ustaz Ya. Jadi gitulah. Alhamdulillah. Hamba berasa seronok benar berbicara dengan Datuk-Ku. Allahu Akbar. Hamba sebelum masuk dalam live dengan Datuk-Ku ni, ada orang hantar mesej. Dia kata Ustaz kena cakap molek sikit dengan Datuk-Ku tu. Datuk-Ku tu bukan orang barang, kata keturunan ulama' juga tu. Dia kata Allahu Akbar. Kata Allah. Jadi bila sebut surah Al-Baqarah ayat 188 sebut Allah kata sabar dah. Mari teringat tadi tu Datuk-Ku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah syukur benar pada Allah SWT. Okey Datuk-Ku, baik. Maknanya bukan mudah juga perjalanan untuk dapatkan sertifikat tu.
So jadi sekarang ni kita nampak ada Tuku dalam apa di penjawat awam ni, perkhidmatan awam ni, berapa tahun lah Tuku? Hai, saya masuk kerja ni tahun 91 Ustaz. 91 deh. Makna 91 sekarang ni 2021. Berapa dah? Kita lemah sikit, berapa dah? Oh, maknanya 30 tahun dah, Kak. Kak 30 tahun. Okey, baik. Kita santai sepanjang mana kita faham tadi tu, mana integriti jadi amalan orang edukan. Jadi dalam masa tempoh 30 tahun Datuk-Ku dalam perkhidmatan awam ni kan, sebenarnya kita orang-orang kampung ataupun masyarakat bila sebut orang kerja kerajaan ni besar Datuk-Ku. Ya, ya. Pandangan masyarakat tu, oh dia kerja kerajaan, makna kalau orang ulu lagi lah hebat. Dia tu Datuk-Ku, bukan orang tu saja, penuh keluarga tu, mak ayah tu, anak ambo kerja kerajaan sebab makna dia Datuk-Ku. Jadi pandangan masyarakat ni memang hebat Datuk-Ku. Di sepanjang 30 tahun Datuk-Ku sebagai pejabat awam ni, banyaklah liku-liku, banyak jalanan dia. Jadi Datuk-Ku secara cuci hati Datuk-Ku, memang kita nampak bagaimana orang panggil jalanan ataupun SOP kerja ni ada. Ya, ya. Lepas tu kita tengok kita duduk dalam jabat, tengok ni maknanya bila mula-mula kita masuk jabat tu tengok, oh Masya Allah, dia ada cara-cara kerja dia sendiri tu. Jalanan dia, step-step sebagainya. Datuk-Ku, bila kita dengar ada sebahagian beberapa orang, contohnya beberapa orang yang pejabat awam sebagai ni, yang panggil ialah pisang standar, ada yang tunya lebuknya Datuk-Ku, standar tu ada komennya. So hamba nak minta Datuk-Ku lah masa yang kita live ni, nasihat Datuk-Ku khususnya kepada orang-orang muda lah, penjawat awam, sebab hamba tengok data yang menunjukkan ramai sangat yang bankrupt datang daripada orang yang bawah 35 tahun ni Datuk-Ku. Jadi Datuk-Ku sesuai untuk cakap, untuk bernasihat 30 tahun dah dalam penjawat awam. Sila Datuk-Ku. Sebenarnya Ustaz, kira dalam 30 tahun saya berkhidmat ni, banyak dah perubahan yang berlaku. Ya, Alhamdulillah. Kerja sampai hari ini tu, memanglah perubahan dari segi kualiti kerja dan sebagainya memang sangat ketara, banyak berubah dengan SOP baru dan memudahkan kepada rakyat dan sebagainya. Dan perubahan sikap juga dah berlaku dalam pejabat awam ni. Kalau dulu zaman-zaman kita mula-mula kerja dulu, hebat sungguh ni, yang kata cikgu ke dan sebagainya, memang dia pandang tinggi dalam masyarakat, dan mana kata apa kita kata orang kira ya belaka. Ya. Ini cabaran dia lebih sikit sebab orang lebih cerdik, orang lebih pandai. Jadi pasal tu kita pun kena berubah juga sebagai pejabat awam. Kita kena lebih prihatin kepada rakyat jelata ni. Dan kita sebenarnya sebagai pejabat awam ni sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang lah untuk menjadi seorang pejabat awam. Tapi sebenarnya menjadi pejabat awam ni beban amanah tu besar Ustaz. Pasal yang membayar duit pada kita ni adalah duit rakyat. Jadi kalau kita sebagai pejabat awam, kalau kita ingat benda tu sutil je, saya rasa kita boleh akan kerja dengan comel lah. Cuma masalah orang ni kadang apa ingat benda tu, bahawa amanah yang diberi ni, tanggungjawab yang diberi oleh kita kepada kita ni, dan kita ni dibayar oleh rakyat jelata. Maka 1 sen 2 sen yang kita belanja tu pun adalah duit rakyat. Hak tu kalau kita tak ingat, saya selalu cakap dengan pejabat awam. Kata kalau saya cakap ni, saya rasa kalau lepas habis saya cakap ni, balik malam karang, tanya mesti duk terdahai mikir, Allah Rabbi, duit yang saya terima bulan-bulan ni, betul-betul padan duk dengan apa yang saya kerja, dengan halal ke, ada juga haramnya. Sebab kita kira gini, yang berlaku dulu-dulu dah, ni banyak dah saya rasa berubahnya. Dulu kita masuk kerja pukul 8, habis pukul 5. Kalau kita bilang betul-betul berapa jam sebenarnya kita kerja. Allah. Kita masuk kerja pukul 8, kita duduk kemah-kemah lagi, sembang dulu, gitu gini, cakap khabar, cerita Korea semalam bola kalau 4-0 lah.
sembang dulu. Pukul kat 9 baru buka file sebutir. Baru macam nak buka file, perut cerok pula weh. Pasal nak makan. Berluar-luasa. Pejawat awal ni keluar makan. Macam ke tak ada apa-apa. Makan pukul 9, pukul 10 balik. Sejak dah lebih balik buatlah kerja sikit. Pukul 11 nak pergi bank pula, nak pergi tabung haji lah. Bos dengar nak pergi tabung haji sejuk hati. Pergilah nak pergi. Tapi mana kata kita keluar, berjajang pula balik dalam akad 12, nak pergi ambil anak pula. Anak tadika lah, anak sekolah lah, apa sebab. Balik-balik pukul 12. Berapa file kita siap? Berapa banyak kerja kita buat? Pukul 1 sepatutnya kita kena pergi makan. Kita pergi makan. Hok puang je, pergi shopping je, pergi beli tudung lah, apa tu gini, hok lelaki dia main dak lah belakang tu yang main kering. Layang lah apa tu gini. Dah makan lagi. Masa tu juga pukul 2 baru tu beg nak beli makanan, balik jabat. Makan pula pukul 2, berubah. Semayang pula apa. Bukan saya kata semayang tak boleh, Ustaz. Dia beri dah time untuk semayang. Antara pukul 1, tak ada ke Zuhur lepas pukul 2. Zuhur setakat ni habis lewat pun 1:30. Habis lewat lah tu. Mana kata budang lagi, mana kata nak makan dan sebagainya. Pukul 2 kita balik, tak buat kerja lagi. Ini pula sembang pula tadi pergi kedai tu macam mana apa sebab tu gini, barulah pukul 2 lebih sikit bukalah file sikit. Pukul 3 tak mikir dah ni, nak makan dia petang pula ni, nak makan gua pisang pula apa sebab tu gini. Pukul 4 selera dah, kat nak habis dah ni, tutup file dah. Sembang. Sampai pukul 5, pasca. Allah Rabbi, banyak mana kita kerja dengan jumlah jam tu. Cuba kita fikir betul-betul, halusi betul-betul. Duit yang kita buat balik itu, kita makan pula kepada keluarga kita, anak isteri kita. Allah Rabbi, takut rasa Ustaz. Jadi kalau kita tak baca lagi, masa yang kita guna di pejabat tu, kita buka komputer pejabat, kita buka Facebook, kita tu bayar lambang web tu, lambang web ni. Lepas tu kita ambil pula kertas jabat, kita photostat, kita pakai untuk gunaan kita sendiri. Selah kertas tu tahu kita tu. Orang rakyat jelata, Ustaz. Tapi kalau kita fikir halu-halu gini, balik malam, memang suhai kita duduk kat kedai. Nak kodok mana esok bila ni. Jadi kalau kita fikir perkara-perkara macam ni, saya rasa sebagai seorang pejabat awam, jadi kita disiplin diri kita sendiri, mari sendiri, Ustaz. Tak payah orang ajar, tak payah orang nak kata kepala. Kalau prinsip saya kerja ni ada saya pakai 3 perkara je. Yang pertama saya buat, do the right way. Ni cakap Arab sikit, Ustaz. Do the right way ni kita buat yang terbaik, yang betul. Yang keduanya, do the best you can. Buat yang terbaik yang boleh. Habis rank kita baca ilmu yang ada kita buat yang terbaik. Dan yang ketiga, always show to people that you care. Mana kata kita ada kecaknaan tu kita kena ada. 3 perkara je, Ustaz. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, sedap tu kuih. Contoh hok Datuk Ku sebut tu, Allahu Akbar. Jalanan tu memang rasa tak ada susuk sikit abuk. The hidden story tu macam tak ada asal. Makna betul lah Allah ya Tuhan. Amba dah lama dengan Datuk Ku. Dah sekali je mesyuarat masa Datuk Ku TSUK dulu kan. Allahu Akbar. Sekali je. Ya, Ustaz. Tak, yang benarnya gini je. Yang penting sekali kita ni kena berfikiran positif, tak? Positif Mana-mana pun kita always positive thinking. Perkiraan kita selalu positif. Dan kita kena budayakan ilmu. Banyak membaca, banyak mendengar ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Ceramah agama saja benda-benda ilmu lah. Kita contohi orang-orang yang berjaya. Kita dengki dengan orang yang berjaya, bukan dengki kerana dia berjaya. Tapi dengki kenapa kita tak boleh jadi sebagaimana orang tu. Kita nak jadi comel macam dia juga. Nak jadi berjaya macam dia juga. Baru jadi comel, Ustaz. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, Allah, ni nak besar sekali ni, Ustaz. Contohilah akhlak Rasulullah. Allah, besar sekali. Ustaz Kabul hari Ustaz dia ingat, kita pagi-pagi dia cerita pasal Rasulullah, cerita pasal akhlak Nabi. Ini yang penting, Ustaz. Kita ni saya kata tadi, awal balik mula tadi, kita heran kadang-kadang orang Islam kita ni, kalau berbanding dengan orang yang beragama lain, kenapalah kita banyak tak boleh nak pergi integriti. Sebab tu kita tak boleh nak jadi orang yang berintegriti, orang yang berakhlak ni. Sedangkan agama kita kabur serba-serbi dah, Ustaz. Payah, Ustaz. Payah.
Allahu Akbar. Ya tuku. Dia bukan mudah-mudah lah. Sabarlah. Ya. Sabarlah Nabi kita tahu. Pendi siapa perekat 124,000 Nabi Tuhan beri pun nak betul manusia ni. Allah Rabbi, betul lah Datuk Kuih. Sebab kita manusia ni asal nama manusia di bahasa Arab tu insan. Insan tu nasiah. Nasiah ni lupa Datuk Kuih. Maksud tu kita kena sentiasa peringat, mengingati antara satu sama lain. Allah rasa seronok Datuk. Do the right way Datuk Kuih. Jadi teman-teman kau duduk dengar ni, ingat molek tu, do the right way, do the best you can. Oh hebat Datuk. Alhamdulillah. Hak yang ketiga tu dah nak nakat lagi. Kenapa Datuk sekali lagi ulang sekali lagi? Always show people you care. Allahu Akbar. Mana kata kita tunjuk bahawa kita recak, bukan kita berpura-pura tu tak jadi pasal lain pula. Ya. Kita kena tunjuk, kita cakna. Barulah kita tu sempurna sebab kita cakna. Allahu Akbar. Allah Rabbi, ya Allah ya Tuhan. Datukku, dalam Datukku duduk dalam berkejaya, maknanya 30 tahun Datukku jaya dia duduk dalam kerjaya ni, masanya habis. 30 tahun ni bukan masa sikit Datukku. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang Datukku bila tengok senyum sendiri dengan sahabat-sahabat saya rodong Datukku, orang yang senior, junior. Jadi hak yang Datukku pegang, hak yang 3 prinsip dengan hak yang paling berat sekali kita, bukan Datukku seorang aja, kita semua pun nak mencontohi Rasulullah ni, Allah, bukan benda yang mudah. Jadi sangat bila sekiranya kita nak ke arah kebaikan tu, tapi ada orang mata yang sila sikit Datukku. Macam yang kata kita nebeng lah apa. Pernah tak Datukku hadapi? Maknanya orang tengok kita serong ke mana Ustaz maksudnya? Maksudnya nebeng macam ayat nebeng. Nebeng teh. Nebeng teh. Hak ni lumrah manusia Ustaz, kita nak kata apa dah. Saya ambil atas dasar satu, kebertanggungjawaban Ustaz Kebertanggungjawab. Mana kata contoh saya pergi belilah, saya pergi ke supermarket, saya pergi Giant lah contohnya. Okey. Kita ambil contoh kita. Banyak dari segi kita nak masuk kereta parking tu pun kita kena ikut peraturan bukan. Tapi kita ada sedih bila orang masuk kono entry tu. Kita habis nak dekat parking kita ada ni, dia masuk tu lepas ni masuk lalu. Allah rasa bertanggungjawab tu. Yang kedua contohnya, dia pergi beli dah, dia tolak troli tu, dia tak selera sipur-siur ke tu jalan. Saya pernah Ustaz, saya pernah tolak troli yang ada sipar-siur tu. Saya susun molek sebuh tepi. Ada kebetulan satu hari, dia report dengan orang kenal saya lah. Kata, mana Datukku kerja supermarket dulu ni? Maknanya, kita dah salah dia. Tapi mana kata, itulah minda dia. Minda dia. Hal ni lah Ustaz sebut kita nebeng tu. Memang betul lah dalam keadaan kita ni. Dalam kita kerja ni, orang akan kata kita kadang, nebeng tak, sungguh teh. Nak jack lah tu. Biarlah ikut pandai lah orang nak kata apa-apa pun. Asalkan kita balik kepada saya sebut awal tadi Ustaz. Etika. Itu etika individu kita. Himpunan nilai-nilai yang kita bimbing untuk kita membimbing badan kita, diri kita. Untuk kita sendiri yang tahu hak mana hak betul, hak mana hak salah, hak mana hak betul. Dia berasa kita nak jack ke, dia berasa kita nak angkat nebeng ke ikut pandai dia. Tuhan yang lebih mengetahui kita senang. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ya. Allah Rabbi. Yalah betul-betul kadang-kadang Datukku, apa kita bincang bersebut ni, ramai orang tahu Datukku. Berkata semua tahu. Daripada sekolah rendah, kita diajar, sekolah menengah, sampai ke U sebagainya kan. Tapi kadang-kadang tu kita kata makna al-bi'ah ataupun environment, suasana kita tu kadang-kadangnya tak membantu kita untuk kita jadi lebih baik. Sebab tu kita kata ada skema tu begitu pula Datukku. Jadi maknanya kalau kita nak buat baik, nak ikut benda kok luruh ni, memang akan ada ujian sama Datukku deh.
Ya. ujian semua. So setakat ni lah Datuk telah mendaki tu daripada awal sebagai tu sampai kepada pengarah di tanah Kaliang ni bukan mudah juga tu pencapaian tu. Lepas ni belum tahu apa benda lagi, tak tahu lagi bebanan tanggungjawab Datukku tu. So sekarang ni boleh tak Datukku cerita sikit dan beri nasihat kepada orang muda lah, orang muda yang baru duduk dalam pejabat awam sebagai ni, apa benda yang perlu dia ada dan juga dia kena lakukan. Sila Datukku. Yalah, apa nama, sebenarnya saya sebutlah tadi perkara ni sebenarnya mudah je. Kita kena ingat amanah yang kita diberi kepada kita. Yang pertama kita pegang kenapa kita dipilih untuk memegang jawatan tu. Ya. Kita kena tengok daripada dalam lah kita sendiri. Pasal tu saya nasihat semua orang nak keluar rumah tu sebab nak pergi kerja ni, yang pertama tu biar lakukan itu je. Kita niat selalu kalau kita nak pergi kerja ni kerana nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Allah. Kita nak cari rezeki yang murah, rezeki yang halal supaya kita boleh dapat duit ni balik untuk kita cara balik anak bini kita, keluarga kita. Allah. Itu saja saya rasa. Itu selamatlah kita. Mana kata kita pergi tu, mana kata kita akan buat benda yang pelik-pelik tu. Kita akan langgar dia. Sepelih sebab kita tahu kita buat ibadah ni. Ya. Kerja ni kita buat ibadah. Kalau kita pegang waktu dan sentiasa kita amanah, kita jujur, taat kepada arahan. Dan yang penting sekali kita dalam dasar integriti negeri kita pun sebut Ustaz. Islah. Islah Ustaz. Berusaha semua. Penambahbaikan diri ni kita kena dok stok situ saja. Hari-hari kita balik ilmu, kena kau baca jadi comel, kau jadi comel maknanya. Begitu. Dan kita kena harus buang sifat dengki, hasad, hak tu je. Dan kita biasa sebut tadi, kita dengki boleh, tapi kita dengki kenapa kawan kita boleh berjaya dan macam mana kita nak jadi berjaya macam kawan kita tadi. Kalau kita pegang hak tu tak, insya-Allah. Saya rasa kita tahulah lebih jauh. Buku yang Datukku biasa baca, buku apa hok suka baca Datukku? Allah. Saya nak jawab ni. Sebab tu kadang saya minta lama Ustaz tak mah deh. Saya minta lama Ustaz aturlah buku tu. Alhamdulillah Ustaz boleh dah kenal dari buku. Mana-mana buku saya baca belaka Ustaz Ada dua buah baca saya baca. Alhamdulillah. Ada buku hok yang pondera putih hok biasa Datukku baca, suka betul apa? Buku putih. Allah cucu pula kacau ni. Tak apa. Akid ke tu? Akid. Akid. Buku ni Ustaz saya baca belaka buku baru ni banyaklah saya baca, tapi antara hok saya suka ni pasal leadership. Saya banyak baca buku pasal leadership. Leadership. Saya baca pasal leadership. Apa-apa buku lah pasal leadership saya suka baca lah. Orang putih ni lah hok kita ni banyak lah. Ustaz beri ada. Banyak sahabat-sahabat pun banyak beri buku ni. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Comel tu, alhamdulillah. Okey, pandangan Datukku, kepada contoh, kita pun kadang-kadang pun mikir juga Datukku, pejabat awam ni besar tanggungjawab dia sebagainya, tapi apabila ada kes-kes kan, kita Allah, bahagian wartawan pun sekian hal juga dia nak highlightkan benda-benda bunyi kan. Jadi pandangan Datukku pun penjawab awal yang dia terlibat benda-benda yang boleh menjatuhkan image peribadi dan juga image institusi lah. So pandangan Datukku nak sesarkan masalah ni macam Datukku sebut tadi lah. So kadang-kadang mungkin bukan kerana dia tu juga Datukku, mungkin kerana ikut kawan ke guana. Macam mana Datukku pendapat Datukku? Jadi hak ni sangat-sangat subjektif Ustaz perkara ni, sebab susah kita tak boleh hukum satu. Kadang-kadang kita ni manusia kita cepat sangat menghukum. Baca selapis saja, tu masalah kita sekarang ni. Masalah sekarang kita ni dengan teknologi yang terkini, tapi malangnya kita sekarang ni menjadi kadang-kadang semakin tidak bertamadun. Tu masalah kita. Kita banyak komen-komen apabila kita nak report satu tepi gambar saja, kita komen selalu. Gambar tengah duduk tepi bawah pokok, kita boleh interpret bermacam-macam, memberi berbagai-bagai interpretasi. Bahayanya dia ni.
betul sekarang ni berlaku beberapa kes dalam negeri kita, kawal tinggi kita kalau contohnya baru-baru ni kena. Tapi dia tidak lagi bersalah sebenarnya, dia hanya Ya. dipanggil untuk di soal siasat. Ya, Tapi ya. kita dah banyak memberi macam-macam mahal lah. Kata mahal pupuk lah, apalah gini dan sebagainya. Ya. Kita kadang sedih lah, tapi kita tunggulah sebenarnya benda-benda begini, kita jangan cepat-cepat buat satu andaian, kita kena tunggu. Hak ni lah kelemahan kita dalam cabaran kita untuk integriti ni Ustaz. Saya rasa salah satu yang paling besar adalah kelemahan diri kita sendiri. Kelemahan dari sini. Saya sebut islah tadi, makna kata kita kena perbaiki diri kita ni, dan kita tidak boleh tak dengar bila dapat teguran-teguran daripada kawan-kawan ni, teguran-teguran yang positif kita kena terima. Ada setengah manusia ni terlampau riak dan besar diri ni. Bila kawan-kawan duk khabar tapi kita dapat teguran daripada yang membina, dia dah melenting dah. Yang ni payah juga tu. Jadi sebab kita sebenarnya sebagai seorang manusia ni, kita kadang-kadang tak nampak kelemahan diri kita ni. Jadi kita memerlukan juga guidance, orang kata. Orang yang tolong bantu kita, khabar kita. Pasal tu tadi saya sebut kita kena membudayakan ilmu. Banyak mendengar, banyak membaca. Jadi kita lebih faham. Dan kalau lagi kita ni kadang-kadang walaupun kita rasa kita hebat, belajar tinggi, PhD sebagainya, sebenarnya dari segi pendidikan tu tak semestinya lagi kita hebat, kita ada PhD, kita ada apa. Banyak lagi benda-benda yang kita pelajari sebenarnya. Kalau saya banding diri saya cakap lah, saya diri saya sendirilah. Saya ni banyak lagi kelemahan saya rasa. Benda-benda yang perlu saya amati, saya pelajari, saya amati. Banyak lagi benda-benda lah supaya mana kata kita ni jadi lebih mulia, jadi lebih orang yang lebih berguna kepada masyarakat, kepada keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuku. Cuma untuk yang zaman ni Tuku, macam ada jabatan netizen seolah-olah macam langit terbuka ni, rasanya macam mengikis dan menghakis juga sifat kita lah Tuku. Tengok di Facebook ke ataupun di YouTube ke, TikTok ke sebagainya. Jadi tepat orang nak melepaskan perasaan. Macam Datuk sebut tadi dah, makna bacaan tu selapis je. Jadi pandangan Datuk kita nak sesar masalah netizen ni memang bukan mudah lah sekarang ni. So sekarang dia kadang-kadang tu Datuk, bila orang bawa masuk dalam alam maya contoh, benda tu barang fitnah je ataupun barang tak berlaku pun, tapi dia cakap tu macam real berlaku Datuk tu dia. So sekarang ni nasihat Datuk kepada kita semua supaya integriti tu bukan hanya sekadar di alam nyata macam kita berdepan saja, tapi dalam alam maya pun lebih-lebih lagi kita kena berintegriti, kena ada attitude kita, sikap kita yang positif dan sebagainya tu perlu diadaptasikan di mana-mana, sama ada alam maya ke ataupun di secara berhadapan. Jadi Datukku tengok macam mana dalam Facebook ke apa sebut ni, seolah macam kita macam duduk di alam lain, macam Tuhan tak tengok ke mana Datukku? Pandangan Datukku macam mana? Allah. Betul berat Ustaz Abi tu, macam Tuhan tak tengok tu betul tak? Satu saya kita pada permulaan kita berbicara pada hari ini, saya sebut etika. Dalam segala benda pun Ustaz ada etika dia. Sama juga dalam kita nak berFacebook ke di alam maya, dia ada etika dia, tapi kadang-kadang kita tidak ambil kira etika tu, kita tak menerima pun etika tu. Pasal tu baru-baru ni saya nak cara halus lah, saya tembok dalam Facebook saya pun ada Facebook sah. Saya tembok dalam Facebook saya ambil daripada satu tempat tu, saya tembok dalam tu, saya tulis speak only when your words are more beautiful than the silence. Maknanya kita ni kalau nak cakap, kita kena betul-betul pastikan bahawa apa yang kita nak bercakap tu adalah lebih baik daripada lebih senyap berdiam diri. Maknanya kata besar tu maknanya besar tu. Betul. Maknanya kata saya ni cara halus saya nak kabur ke saya dalam Facebook lah. Nak komen tu bobol lah komen. Janganlah komen je, bukan. Sebenarnya kalau kita baca doa puas hati, baik kita diam aja. Allah. Tak payah kita sebab
Kita bukannya pakar bahagian tu, kita bukannya, tu masalah sekarang ni Ustaz. Dalam dunia kita hari ni, Ya. semua orang nak jadi ustaz, semua orang nak jadi ulama, semua orang nak jadi mufti, semua orang nak jadi doktor, semua orang nak jadi doktor pakar, semua orang nak jadi pakar virologis dan sebagainya. Semua orang nak jadi pemimpin, semua orang nak jadi yang berhormat, semua orang nak jadi Perdana Menteri besar, semua orang nak jadi Perdana Menteri. Allah Allah. Inilah sebab. Jadi kalau kita rasa komen tidak betul tu, kita sebab sekarang ni kita kena faham dunia hari ni dengan teknologi yang ada ni, semua orang boleh cakap. Semua orang boleh berkata. Ini yang kita fitnah ni yang kita kena ingat juga. Kita nak sebor-sebor cerita ni biar kita selidik dulu. Hak ni penting kepada semua lah, saya nak nasihat sekali ni, ambil peluang ni. Ramai dekat 200 orang dengar hari ni. Kita benda-benda pun Ustaz, kita rasa kita berhati-hati sebab secara tidak langsung, secara kecilnya, kering-kering orang ni kita menyebarkan fitnah. Fitnah kecil ke, fitnah besar ke, tapi kita menyebarkan fitnah. Na'udzubillah, takutnya kita. Takut. Sebab fitnah ni memang besar Ustaz. Allahu Rabbi, saya rasa dah Ustaz ni, sebab saya cakap. Fitnah ni, fitnah ni Ustaz. Fitnah yang besar dalam saya boleh faham daripada suara Datuk tu macam ada something je yang pernah Datuk lalui. Allah Akbar. Tak boleh cerita lah Ustaz, tapi makna kata saya pernah difitnah. Gitu saya boleh cerita ke Ustaz. Ya. Hampir career saya sebagai seorang pejabat awam ni habis gitu je. Allah. Tapi Alhamdulillah, makna kata dengan berkat kita ni istiqamah, orang kata bersabar, berserah kepada orang yang paling besar sekali. Makna kata tak ada lain dah, iaitu Allah SWT. Dia saja yang menentukannya. Kita istiqamah. Alhamdulillah. Tuhan dah lama tunjuk balik semula. Siapa kita sebenarnya? Itulah Ustaz. Rezeki ni mana-mana ada belaka. Jangan kata sebab Ustaz pun pernah sebut, mesti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ya. Jadi jangan pasal saya balik-balik apa saya sebut tadi. Kita kena berfikiran positif. Kena selalu berfikiran positif. Saya ada anak istimewa Ustaz. Idin. Anak saya istimewa. Kalau kita berfikiran negatif, habislah kita ni, orang kata Allah, anak kita gini. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya anak istimewa ni, Tuhan balas balik dengan rezeki yang melimpah ruah. Saya percaya benda tu Ustaz. Allah. Dia kata jadi janganlah kita cepat-cepat sangat berpatah hati, berduka cita, selalu berfikiran positif. Dan ingat, dalam kita nak dalam teknologi yang ada hari ni, kita nak menceritakan situ ini tu, kita ingat takut-takut kita ni menyebarkan fitnah. Allah, tak jauh Ustaz. Nauzubillah. Alhamdulillah Datukku. Allahu Akbar. Seseronok sangat Datukku hari ni. Boleh bercakap secara, walaupun secara talian ni rasa dekat dengan Datukku. Alhamdulillah. Last kali Datukku, untuk nasihat kepada pejabat awam masa lockdown ni. Masa kita masih lagi ada PKP, lepas tu lockdown ni walaupun dibuka sikit ni, apa nasihat Datukku untuk last dia pada pejabat awam khususnya dan juga rakyat negeri Terengganu khususnya, supaya dapat hidup keadaan yang harmoni, jangan duduk sebab benda-benda yang mengeruhkan keadaan situasi. Sebab rakyat kita sekarang ni tengah orang panggil stres sikit lah Datukku. Kalau orang kampung yang memang dia nak kerja tapi tak boleh kerja Datukku. Contohnya bolehlah kita beri sikit sumbangan berseber, beras sebagainya, tapi dia mari perasaan lain Datukku. Makna tekanan tu ada. So apakah nasihat Datukku kepada audiens yang dengar kita pada pagi ni? Sila Datukku. Terima kasih banyak Ustaz. Tadi saya dah sebut, orang kata kita berfikir positif. InsyaAllah apa yang berlaku ni ada hikmah di sebaliknya. Tuhan nak tolak bala lebih besar lagi kita fikir begitu. Mungkin ada hikmah sebalik apa yang berlaku. Dan sebagai pejabat awam, saya nasihat semualah rakyat Terengganu pun, kita patuhilah apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Janganlah kita engkar dengan apa perintah yang dia buat. Kalau suruh duduk rumah, duduklah di rumah. Kalau perlu kita keluarlah dengan kadar-kadar yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka, ikut SOP yang ditetapkan.
dan elokkan daripada kita berkumpul-kumpul secara ramai-ramai ni. Cubalah elok. Kalau terpaksa juga pakailah apa nama, tutup mulut dan sebagainya, tutup muka dan sebagainya. Dan untuk pejabat awam, janganlah kata kita bersenang lenang, duduk di rumah saja. Work from home ni maknanya kena work from home. Dan kalau ada apa-apa arahan yang diperlukan, tindakan yang diperlukan, kita sentiasa bersiap siaga. Bila kita kena pergi pejabat, kita kena pergi pejabat. Kalau di rumah pun kita suruh buat kerja dan sebagainya, kita buat juga lah kerja yang mana patutnya telah diarahkan dari masa ke semasa. Itu sajalah Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seronok kita sampai ke penghujung dah lah Tuku. Rasa tak tamu berhenti rasanya. Tamu berhenti. Banyak lagi Datuk Ku boleh. 20 minit kita gabung Ustaz, 20 minit setengah jam boleh ramuknya Ustaz. Janganlah Tuku. Kita seronok lah tu jumpa Tuku, insya-Allah. Kita akan terus menghubungi Tuku masa akan datang, insya-Allah. Seronok sangat, suka sangat. Banyak benda yang kita berkongsi pada pagi ni, teman-teman yang bersiaran bersama kita pada pagi ni. Masya-Allah, kita ada 3 prinsip hidup Tuku. Okay, kita ulang balik. Do the right way, do the best you can. Always show people you care. Allahu Akbar. Banyak benda. Banyak benda baru yang kita boleh, perkataan baru yang boleh menusuk jiwa kita pada pagi ini untuk kita lebih menjadi orang yang positif, orang yang boleh menghadapi cabaran dengan baik. Kita uruskan masalah yang berlaku itu mengikut acuan agama Allah SWT. InsyaAllah masalah yang datang itu datang daripada Allah. Allah jugalah yang boleh selesaikan masalah kita, insya-Allah. Betul kan Datuk, niat, budaya ilmu, positif thinking, kebertanggungjawaban, jangan cepat menghukum. Banyak kata-kataan yang kita belajar pada pagi ini, rasa seronok sangat, insya-Allah. Datuk, jangan serik kalau kita panggil, kita jemput lagi, jangan serik Datuk. Kita bicara, kita santai-santai Tuku supaya boleh beri sekurang-kurangnya input kepada anak-anak muda, kepada pejabat awam, kepada masyarakat kita supaya jaga insya-Allah hubungan kita dengan Allah SWT dan pakat jaga hubungan kita sesama manusia, insya-Allah. Okey, yang pejabat awam, dengar Tuku sebut tadi tu, patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa, jaga SOP, insya-Allah. Mudah-mudahan kita kuat, kita sabar, kita mampu untuk menghadapi ujian Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar sedang menunggu kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih banyak Atukku. Terima kasih banyak Ustaz. Sudi bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur sangat pada Allah. Okey, masih banyak semua sekali yang bersama kita. Masya Allah, berapa tahu Cik, berapa semua sekali Cik yang bersama kita pada pagi ini? 184 Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Atukku. Dan di akhirnya kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri fi husnil ladzina amanu wa tawassaw bis-sabr. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh, neh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat
TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء